Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Bertemu kita pada petang ini dalam podcast Masa Rehat episode yang ke-10. Bersama saya di kiri saya Hajah Niswati Tarji, pengurusi Kelab Wanita Sejahtera Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang Hajah. Terima kasih Datuk. Dan di kanan saya wanita jelita Cik Nazira Roslan, Presiden Majlis Belia Labuan. So apa kabar semua? Alhamdulillah sehat. Sehat aja. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Labuan sejahtera. Labuan sejahtera, Labuan barakah. Barakah, alhamdulillah. Selepas Alhamdulillah. daripada Labuan berselawat, Datuk. Syukur. Jadi saya juga ingin mengambil kesempatan sebenarnya podcast Masa biasanya moderatornya adalah saudara RHO. Rosli Haji Omar alias RHO, tapi beliau minta maaf tidak dapat bersama pada petang ini karena ada urusan yang penting yang beliau tidak berada di Labuan. Jadi, tapi alhamdulillah saya bersama dengan dua wanita jelita daripada Labuan ini dan Cik Nazirah. Semalam saya hadir majlis malam apresiasi Majlis Belia Labuan. Syabas dan tahniah Ya, saya ucapkan. terima kasih juga Datuk sebab kesudianlah untuk hadir ke majlis kami yang menunjukkan tanda sokongan lah kepada kelab-kelab belia di bawah naungan Majlis Belia Labuan. Terima kasih Datuk. Ya, karena itu sudah jadi satu tanggung jawab Nazirah, karena belia ini adalah masa depan negara. Betul. Betul. Yang pasti di hadapan mereka juga yang akan menjadi pemimpin, mereka lah juga generasi yang akan membangunkan negara kita Malaysia, khususnya di Labuan. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan, walaupun lebih kurang 2 minggu yang lepas, saya juga hadir majlis makan malam apresiasi wanita Ya, betul, Datuk. yang Terima kasih. disusun atur, yang dianjurkan oleh Kelab Wanita Sejahtera. Ya, Syabas dan tahniah, program luar biasa. ya. Dan nampaknya Datuk pun setibanya di Labuan ni begitu sibuk sekali, Datuk. Saya sejak tiba kemarin di Labuan sehingga petang tadi memang agak sibuk karena semalam hadir program Majlis Belia. Sebelum itu kita hadir Majlis Rumah Terbuka Kongsi Facai, Ya. kawan-kawan kita yang beragama Tionghoa. Jadi semalam ada beberapa rumah kita datang, kita kunjung sebagai tanda persahabatan kekeluargaan kita, khususnya di Labuan yang sangat rapat. Dan tadi petang saya melawat salah satu mantan ketua kampung Durian Tunjung yang sedang sakit. Dan selepas itu program peduli rakyat di 6 buah rumah kita menyampaikan bantuan beras. Dan yang terakhir sebelum saya tiba di sini menziarahi rumah kebakaran. Ya, Semalam betul. kita pun Ini yang dengar, berlaku semalam ya. amat memeritkan, dan saya bertemu dengan keluarga rumah tersebut. Menyedihkan aja, 6 orang penghuni rumah tersebut, suaminya ketika itu pergi ke kedai runcit beli susu anak dia yang baru berumur 8 bulan dan juga 6 tahun. Dan ketika kebakaran itu, ibu dia terjun, bawa kedua-dua anak dia yang berumur 8 bulan dan 6 tahun itu terjun ke laut di Ya. kampung Patau-Patau 2 untuk menyelamatkan diri. Jadi agak menyentuh hati. Dan alhamdulillah kami bersama rombongan yang lain datang menziarahi dan memberi sedikit bantuan. Agak tersentuh saya petang tadi sebelum hadir ke program podcast Masa Rehat. Jadi apapun, kita teruskan dengan podcast Masa Rehat pada petang ini dengan kita bincangkan dua topik yang masih hangat. Pertama, Labuan berselawat. Ya. Yang kedua, tentang keputusan Lembaga Pengampunan terhadap kes yang berbahagia Datuk Seri Najib Razak, mantan Perdana Menteri. Jadi saya teruskan dengan tajuk yang pertama dulu, tentang Labuan berselawat. Di kiri saya ini adalah pengurusi penganjur kepada program Labuan berselawat bersama Ustadz Abdul Samad. Jadi aja program yang telah menggegarkan Pulau Labuan pada 27 Januari malam tersebut telah menggegarkan Labuan, dan gelombang program Labuan berselawat ini dirasai di seluruh negara. Alhamdulillah. Pada
awal minggu ini saya berada di Kuala Lumpur beberapa hari, dan 2 hari yang lepas saya berada di Kota Kinabalu. Orang masih menceritakan tentang program Labuan Berselawat. Yang pertama, persoalannya begitu ramai masyarakat Labuan membanjiri Pulau Labuan. Adakah itu semua rakyat Labuan yang begitu ramai ataupun ada daripada luar? Yang kedua, macam mana kita boleh datangkan Ustadz Abdul Samad datang ke Labuan, kerana ulama Nusantara ini amat ditunggu-tunggu di semua negeri di Malaysia ini. Terpaksa queue sehingga 6 bulan, 1 tahun untuk mendapatkan beliau. Tapi tiba-tiba muncul pula di Pulau Labuan. Jadi alhamdulillah, saya bagi tahu dengan kawan-kawan, pertamanya awal tahun 2024 ni sangat barakah untuk Labuan kerana seorang ulama tersohor daripada Indonesia, daripada Nusantara datang ke Labuan. Pertama, yang kedua, kita dapat menganjurkan program Labuan Berselawat. Ustaz Abu Samad pun kata, yang selalunya yang berselawat ni umat Nabi, manusia. Tetapi malam itu Pulau Labuan berselawat. Betul. Dalam ceramah Ustaz Abu Samad. So, saya tidak ingin mengambil masa panjang. Hajah, bagaimana program Labuan Berselawat telah memberi impak yang sangat-sangat positif kepada komuniti Labuan. Terutama sekali dalam aspek ikatan sosial, ikatan daripada aspek ekonomi dan keagamaan. Selaku pengurusi penganjur, boleh bagi komen sikit? Okey, baik Datuk. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah. Sekali lagi saya hadir di program di masa rehat ni. Dengan kali ini dengan jaket yang lebih cantik Datuk. Sebenarnya ni, merah ni mempunyai nilai sentimental kepada saya, tapi tidak apalah, saya tidak cerita di sini lah. Dan terima kasih untuk jaket yang cantik ni pertama. Okey, terima kasih kepada podcast Masa Rehat yang menyediakan kami jaket yang cukup Thank you, hebat. Masa Rehat. Thank you Masa Rehat, terbaik Masa Rehat. Jadi jaket ni saya boleh bawa lah. Kalau saya terbang ke Kuala Lumpur ke luar negara, saya akan bawa jaket Masa Rehat. Okey. So kita berbalik kepada program Labuan Berselawat tu Datuk. Alhamdulillah, selaku pengurusi penganjur dan rakan-rakan ada 2 penganjur lagi bersama saya yang alhamdulillah cukup dinamik dan begitu memberi kerjasama lah. Dan untuk impak sosial dan ekonomi dan dari segi kebersamaan dan keagamaan, sebetulnya program ini bukan begitu mudah untuk kita anjurkan sebagai satu NGO yang baru Datuk. Betul. Dan sebelum ini kami tidak ada menganjurkan program sebegini besar. Dan alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan juga sekali lagi pada Datuk. Beberapa kali saya menemui jalan buntu. Antaranya roadblock dalam pelbagai arrangement yang saya buatkan, tak boleh jadi begini, akan jadi begini dan segala macam lah. Dan tetapi alhamdulillah kita ada tim yang baik dan bekerjasama yang rapat, dan dari segi sosial dan ekonominya tu Datuk, saya berasa amat berpuas hati sebab ini program agama. Tapi dari segi fund yang kita ingin dapatkan Datuk, bantuan-bantuan kewangan dalam kita menjayakan Labuan Berselawat ni, kita juga turut mendapatkan sumbangan daripada peniaga-peniaga yang bukan beragama Islam, non-Muslim Datuk, dan juga bangsa-bangsa lain. Antaranya adalah pengusaha-pengusaha feri yang majoritinya masyarakat Tionghoa, dan begitu bersemangat membantu kita dengan memberi kata-kata semangat kita boleh lakukan ini untuk Labuan. Dan sebenarnya mereka ini merindui satu event yang besar Datuk untuk Labuan. Program mega. Ya, program mega seperti ini memberi impak ekonomi yang bagus kepada Labuan, dan itulah juga yang mereka sampaikan selepas daripada itu, sebelum mereka beri semangat sebelum kita mengadakan program ini, yang mana non-Muslim juga melihat program Labuan Berselawat ini akan memberikan impak besar kepada Labuan. Betul. Dan selepas daripada program, mereka berjumpa kepada saya sekali lagi dan mereka mengucapkan terima kasih kerana telah membuat event mega di Labuan, dan mereka minta lagi sekali Datuk, kalau boleh Labuan Berselawat ni dijadikan satu macam
event tahunan. Program Bagi kita InsyaAllah menghidupkan saya sokong ekonomi. 100%. MBL pun sokong. Ya, itulah. Jadi dari segi sosial ekonominya begitulah lah, Datuk. Bukan hanya disokong oleh masyarakat Labuan, bahkan peniaga-peniaga yang non Muslim. Kalau kita sebut pasal peniaga-peniaga kecil itu memang alhamdulillah saya mendapat feedback daripada peniaga-peniaga kecil di Labuan. Yang buka gerai-gerai itu. Yang buka gerai-gerai, ada yang memberitahu saya hasil jualan pada malam itu 2 malam yang pertama tu sudah mencecah pendapatan sehingga 10K. Alhamdulillah. Dan saya difahamkan lebih 100 gerai yang dibuka ketika program Ustaz Abdul Samad. Betul. Jadi sehingga selepas saja majlis itu selesai, orang semua mau cari makan, semua makanan sudah habis dijual. Alhamdulillah. Itu yang saya dapat tahu daripada feedback daripada setengah peniaga kecil. Dan untuk program agama begini, Datuk, saya juga mendapat support yang baik lah daripada rakan-rakan NGO, daripada badan-badan yang selalu menjayakan dakwah di Labuan. Dan mereka mohon sekali lagi, kalau adalah kita mau buat event, tidak kiralah event besar, keagamaan atau event kecil, mereka mempelawak. Boleh sama-sama kita hidupkan dakwah ini seterusnya di Labuan lah. Betul. Saya selaku penaung program Labuan Berselawat aja, saya juga ingin mengambil kesempatan selain mengucapkan tahniah kepada Klub Wanita Sejahtera, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada LD Holding, Saudara Halim, yang banyak membantu, dan tidak dilupakan juga Desa Tunas Hijau, Datuk Seri Alias, Datin Seri Norsia, yang cukup memberi komitmen dengan tim-tim mereka untuk menjayakan. Karena kita organize program yang sebesar itu, kalau kita bersendirian, kita tidak mampu lakukan. Jadi saya melihat kejayaan program itu adalah komitmen dan kerjasama yang begitu baik yang ditunjukkan oleh tiga-tiga gabungan NGO ini, di samping bantuan dan sponsor-sponsor yang kita dapat ketika menjayakan program tersebut. So dari segi program sangat-sangat berjaya dan impaknya sangat-sangat positif dan dirasai bukan saja di Labuan tetapi dirasai di seluruh negara, malahan di luar negara untuk makluman berdua. Jadi bila saya sebut di luar negara dan saya jumpa kawan-kawan yang daripada Perlis, daripada Kedah, menceritakan tentang Labuan Berselawat. Jadi saya tanya mereka, kamu tengok daripada mana? Mereka tengok live tuh, lebih kurang 2 jam, 3 jam dorang tengok live karena Ustaz Abdul Samad tengok lampu sepenuh memenuhi dataran tuh. Jadi kejayaan-kejayaan ini datang daripada kerjasama yang begitu baik di antara Majlis Belia Labuan dan juga podcast Masa Rehat. Dari segi promosinya yang telah dibuat, saya kalau tidak silap saya 3 minggu sebelum program itu diadakan sudah ada poster, infografi untuk promosi program. Dan ada live feed pada malam tersebut yang telah dilihat bukan saja warga Labuan yang tidak datang, tetapi juga di luar negara dan dalam negara. So boleh tak cerita sikit, Cik Nazirah, Presiden Majlis Belia, yang telah bertungkus lumus bagi komitmen kerjasama yang begitu baik sehingga kejayaan program Labuan Berselawat. Okey, baiklah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Puan Hajani Swati dan Datuk sendiri kerana melibatkan Majlis Belia Labuan secara tidak langsung lah. Sebenarnya untuk promosi ni, tapi saya setujulah Datuk. Last week saya pun sebenarnya baru balik daripada KL dan ada sedikit perjumpaan lah dengan rakan-rakan belia di sana. So bila jumpa, the first question, how come MBL boleh terlibat dengan program UAS dan bagaimana Labuan, bagaimana UAS ni boleh dibawa ke Labuan. Jadi saya pun okey, sampai ke sini ceritanya, sampai ke Tanah Semenanjung. So saya pun ceritalah serba sedikit dan saya juga ada kongsikanlah sebenarnya memang kita terlibatlah untuk mempromosikan dari awal lagi. Dan memang betul promosi ini sebenarnya
start Januari itu juga, 2 Januari, tak silap saya. Namun persediaan tu lebih awal lah. Kita start sebulan awal Disember. Dan semuanya kita gunakan social media. Kalau macam dulu mungkin kosnya tu lebih tinggi. Ya, betul. Kita kena sewa kita kena mungkin mempromosikan di Sabah, di Sarawak, kita kena turun sendiri ke sana. Kalau zaman Ya, dulu betul. ialah kan kena Roadshow. brochure, roadshow. Tapi sekarang ni tidak perlu sebab kita apa-apa pun sekarang ni di hujung jari. Semua pun di ujung jari. Semua di hujung jari. So kita memang memainkan peranan menggunakan TikTok, Facebook, dan tidak perlu lagi lah. Lagipun UAS ni memang orang Labuan tu memang ternanti-nanti. Ternanti-nanti untuk Ustaz Abdul Samad tu turunlah ke Labuan. Dan Alhamdulillah dari segi promosi tu semua smooth lah. Saya mau tanya satu, because saya difahamkan tim Majlis Belia dengan podcast Masa Rehat buat live feed tu adalah buat kali yang pertama pada program Labuan Berselawat. Dan saya dimaklumkan oleh kawan-kawan macam tidak ada cacat celanya. Jadi ini satu kehebatan. Kebiasaannya kalau kita buat program pertama, kedua ataupun ketiga mesti ada kekurangannya, kesilapannya. Tetapi saya tidak tengok live karena waktu itu kita semua ada di sana. Tetapi rakan-rakan yang tengok live rasa bangga dengan program yang kita anjurkan dan mereka boleh melihat melalui telepon dan juga dorang connect to TV. So ini juga kehebatan tim Majlis Belia dan Masa Rehat yang saya selaku penaung ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Karena saya tengok satu TikTok Masa Rehat, video tentang yang lampu-lampu yang membanjiri dataran Labuan tu sudah mencecah hingga 280,000 view dan yang like lebih kurang 45,000. 45,000 ya. Ini satu gegaran luar biasa lah. Jadi apapun syabas tahniah Cik Nazira, saya ucapkan terima kasih banyak karena ini satu benda yang kita buat cukup barakah, pahala karena ramai orang walaupun tidak berada di Labuan tetapi boleh tengok ceramah yang dibuat oleh Ustaz Abdul Samad. Datuk, bercerita tentang kejayaan dan crowd kita pada malam tu, tentang Labuan Berselawat. Kalau boleh Datuk, apa pengalaman Datuk daripada program ni, daripada segi kebersamaan dan kebersamaan rakyat Labuan, tidak mengira kaum, tidak mengira latar belakang agama dan sebagainya, sanggup memberi sumbangan untuk menjayakan program di Labuan ni Datuk. Datuk antara pemimpin di Labuan ni yang bertemu antara pemimpin yang turun ke Padang, ke Akar Umbi, bercerita, menerima pendapat daripada rakyat Akar Umbi. Apa pengalaman Datuk daripada program yang kita jayakan, khususnya Labuan Berselawat ni Datuk? Okey, pertama aja feedback yang saya terima sama ada saya bertemu dengan masyarakat ataupun melalui WhatsApp, komen-komen netizen dalam Facebook saya. Saya baca pertamanya masyarakat Labuan berterima kasih tentang penganjuran Labuan Berselawat di awal tahun 2024. Ini yang pertama. Ini masyarakat Islam. Pertama mengucapkan terima kasih karena kita berusaha mendatangkan Ustaz Abdul Samad ke Labuan. Satu. Yang kedua, di awal tahun 2024 program keagamaan Labuan Berselawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya jumpa masyarakat yang bukan Islam, yang rasa bersyukur karena program ini telah membawa satu anjakan paradigma dari segi ekonomi mereka. Sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Haji Niswati, saya pun kenal pengusaha-pengusaha feri. Mereka rasa bersyukur dan berterima kasih sehingga mereka sanggup bagi sumbangan RM10,000. Ini baru yang pengusaha feri. Saya jumpa dengan manajer-manajer hotel. Saya dimaklumkan dorang bagi
Dorang sudah lama menunggu. Zaman Hotel Labuan ni semua kena booking penuh. Ya. Lebih kurang 5-6 tahun dorang tidak dapat memenuhi 100% bilik hotel-hotel di Labuan ni penuh seperti 26, 27 dan 28 hari bulan. Betul. Jadi yang ketiga, pengusaha-pengusaha restoran. Dua hari itu restoran Labuan hampir penuh. Saya difahamkan kereta yang parking itu sehinggalah ke pasar Labuan. Sebelum majlis dimulakan petang itu pukul 3 petang, Ujana Kawangan dipenuhi oleh masyarakat Labuan. Orang sudah mula shopping. Dalam Ujana dapat limpahan rezeki daripada program tersebut. Restoran roti canai semua dipenuhi oleh masyarakat sebelum datang ke majlis dataran Labuan. Jam 3 petang, Itu saya 4 setuju. petang sudah penuh. Selepas majlis, satu saya punya uncle, dia tinggal di Doset. Dia datang dari Sabah kerana program Ustaz Abu Samad. Selepas majlis, pergi gerai, semua queue. Betul. Queue panjang satu, makanan pun sudah habis, tidak ada yang dijual. Jadi jalan kaki lebih kurang 700 meter, saya tidak tahu di mana dia pergi. Pergi tu restoran India pun queue panjang. Orang keluar daripada dataran penuh. Jadi itulah limpahan. Itu yang saya rasa impak yang paling positif selain daripada segi program keagamaan yang kita bawa, tetapi limpahan rezeki daripada program ini. Jadi saya sebenarnya rasa bersyukur, dan yang kedua saya nak program ini untuk membuka mata kepada semua jabatan, agensi kerajaan. Perbelanjaan yang saya difahamkan oleh penganjur, program Labuan Berselawat tidaklah sebesar mana. Kita semua pun tahu berapa yang kita belanja. Tetapi ROI, return of investment yang kita buat, program yang kita buat, jauh lebih memberi keuntungan kepada masyarakat. Contoh, program ini di dataran Labuan tidak pun sampai 100,000 kita belanjakan. Tetapi pulangan ekonomi kepada masyarakat, pengusaha hotel, pengusaha feri, restoran dan sebagainya, more than 500,000. Dalam masa 3 hari 2 malam, Labuan digegarkan program Labuan Berselawat. So, inilah keuntungan yang kita dapat, kita usahakan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua penganjur, sponsor-sponsor, jabatan-jabatan yang berusaha membantu. Dan saya bersetuju dengan pandangan Hajah, Labuan Berselawat kita jadikan program tahunan setiap awal tahun di Labuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Setuju? InsyaAllah. Saya setuju. Setuju aja. Setuju insyaAllah. Okay, kita ambil komitmen dan kita bekerja sama lagi dengan ramai pihak untuk menjayakan program Labuan Berselawat, jadikan program tahunan. Saya juga ingin kongsikan, Dato', malam tu kehadiran anak muda pun sebenarnya sangat luar Saya biasa. sebenarnya baru mau tanya ni soalan, Cik Nazira. Ya, betul. Ini kerana Presiden Majlis Belia ada di kanan saya nih. Saya pun pernah jadi pemimpin muda. Satu perkara yang luar biasa, saya tengok program Labuan Berselawat ni kehadiran majlis agama. Ini bukan majlis hiburan. Bukan konsert. Kita bukan bawa konsert, kita bukan bawa Emmy Search, kita bukan bawa AWI, tetapi kita bawa ulama. Ustaz Abdul Samad, program keagamaan. Tapi saya difahamkan, Nazira, 40% daripada puluhan ribu. Saya difahamkan ada satu bilang 28,000. Ada satu agensi kata 32,000 orang yang membanjiri dataran Labuan. 40% tu golongan di bawah 40 tahun. That's mean anak-anak muda. Golongan muda rupanya yang banyak membanjiri dataran Labuan. So apa pandangan Presiden Majlis Belia tentang perkara ini? Saya setuju. Yang saya lihat lebih daripada 40% kehadiran pada malam tu adalah anak muda. Dan sebenarnya untuk program UAS ni saya ada bagi hint jugalah dekat Facebook saya yang saya terlibat secara tidak langsung di belakang tabir. Actually secara langsung. Secara langsung. Tapi di belakang tabir lah kan, Dato'. So bila saya bagi hint tu ada sudah yang bertanya,
bila program ni sebelum kita bagi tarikh kan, bila program ni Kak ada adik-adik belia kan, bila program ni sabar, tunggu pengumuman, sabar. So bila malam tu saya lihat ada rakan-rakan yang seumuran dengan saya yang sudah berkeluarga yang jarang melibatkan diri dengan program-program ni, kecuali kalau program hiburan tu biasalah kan, konsert atau memang orang akan turun. Tapi dari segi program-program yang lain tu jaranglah keterlibatan mereka. Dan malam tu saya terkejut sebenarnya bila tengok mostly posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, mostly semua datang. Dan syukur alhamdulillah program ni mendapat sambutan lah daripada anak muda. Dan pencapaian ni sebenarnya sangat membanggakan lah untuk saya, untuk majlis. Mungkin Dan kita orang Labuan sendiri pun sangat-sangat bangga. Betul. Apa yang saya boleh katakan, satu pengalaman yang saya dapat daripada bersama Ustaz Abdul Samad ni, dan kehadiran Ustaz Abdul Samad ni. Yang pertama, waktu saya sambut dia di ferry aja, saya bagi tahu semua Ustaz Abdul Samad, Ustaz, gelombang Ustaz Abdul Samad ni telah dirasai di Labuan ni 3 minggu sebelum kehadiran dia. Yang pertama. Yang kedua, saya berucap ketika itu sebagai ucapan haluan daripada penaung program. Saya biasa berucap, tetapi maksimum saya pernah berucap depan 3.000 orang saja. Di hadapan saya tu 30.000 orang. Pastinya ada gegaran daripada jantung, gegaran badan, mau berucap depan 30.000 orang. Ini kebiasaan. Tetapi saya berterus terang di sini. Mungkin rahmat, barakah, dan sebelah kiri saya ketika itu adalah ulama besar aja. Pengalaman ini saya. Saya berucap sebelum dan waktu saya berucap sehinggalah selepas. Langsung rasa takut tidak ada, rasa gegar pun tidak ada. Dan saya very confident to deliver saya punya speech pada malam tersebut yang harap-harap orang semua dengar happy. Saya pun tidaklah mau mengambil masa yang panjang karena kehadiran masyarakat ketika itu bukan mau dengar ucapan, Ya, betul. tapi lebih kepada mau mendengar ceramah agama daripada ulama Nusantara yang kita bawa. Jadi inilah pengalaman manis yang saya sendiri hadapi. Rasa bersyukurlah. Jadi saya bersetuju kita kekalkan program ini menjadi program tahunan. Betul. Datuk, mungkin kalau boleh saya tambahkan pasal penglibatan anak-anak muda ni, Datuk. Ini sebenarnya kalau saya fikir kembali kan, ini adalah impact daripada kita mempromosikan melalui media sosial. Terutama sekali masa rehat, TikTok dan sebagainya. Bila saya pergi 2 minggu sebelum bila kita reveal inilah penganjur. Bila saya pergi makan di luar, Datuk, semua bertanya, Kak, bolehkah Kak kami minta tempat khas untuk program tu nanti? Semua ni yang approach saya ni tu orang muda. Sebab mereka mengetahui lebih awal melalui media-media sosial. Inilah kebaikan media sosial kalau kita gunakan dengan cara betul, mempromosikan acara-acara keagamaan khususnya kan, lebih sampai. Sebab anak-anak muda kita ni dia lebih kepada media sosial. Semua berada di hujung jari mereka. Kan, jadi itulah saya rasa pada malam tu yang limpahan daripada anak-anak muda tu 40% tu adalah impact daripada kita mempromosikan event kita ni di dalam media sosial. Betul. Dan terima kasih. Tanya kepada MBL dan Mas Rehat yang memberi kerjasama dan dari segi strategi yang sangat betul. Dan saya difahamkan sebelum majlis tersebut pun podcast Mas Rehat ada jemput pengurusi penganjur Ajani Swati dengan Datin Sri Norsia dari segi promosi. Dan tim Ustaz Abdul Samad juga membantu sebenarnya. Dia buat posting awal yang dia maklumkan kepada warga Labuan, dia jemput warga Labuan datang pada 27 hari bulan. Jadi syabas dan tahniah semua. So Datuk, in future apakah adakah perancangan masa depan ataupun inisiatif yang akan diusahakan lah oleh Datuk sendiri untuk memastikan keberkesanan program seumpama ni, Datuk? Okey, dia ada 2 benda yang saya mau sentuh, Nazira. Satu,
program Labuan Berselawat seperti yang kita bincang, kita bersetuju untuk kita jadikan program tahunan. Di awal tahun sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Mungkin pada tahun hadapan kita bawa ulama lain pula. Mungkin Habib Zainal Abidin. Yang ini permintaan dalam komen-komen netizen lah. Saya beritahu ada yang minta kita bawa Habib Ali Zainal Abidin. Itu antara dia. Ustadz Wadi. Ada juga permintaan untuk kita bawa dia datang ke Labuan. Dan mungkin kita boleh jemput, saya pun lupa nama dia ni. Semalam dia perform di Melaka. Tim Labuan Berselawat pula. Ada tim berselawat ni yang cukup hebat juga. Jadi mungkin benda-benda ni kita boleh fikirkan, nanti kita putuskan siapa yang kita akan bawa. Mungkin kita akan minta komen-komen atau pandangan rakyat Labuan, siapa mereka mau, dan kita berusaha untuk bawakan ke Labuan. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah hebat untuk mereka lihat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, program seperti ini perlu diperbanyakkan di Labuan. Saya setuju. Nazira. Karena impak dia sangat-sangat positif. Labuan kehilangan. Satu orang bilang, pernah kita tahu lah Labuan ni kalau bilang orang tahu tempat, kalau mau jumpa tengok artis dulu tahun 80-an 90-an orang datang Labuan. Betul kan tidak? Orang Sabah, orang Brunei, orang Sarawak datang Labuan. Tapi identiti ini tiba-tiba hilang. Dulu Perbadanan Labuan selalu organize event-event besar, Labuan Sea Sport Challenge lah, sambutan Hari Wilayah, semua di dataran Labuan. Saya setuju. Bawa artis apa semua. Sekarang ni tiba-tiba tidak ada. Nazira? Saya setuju. Kalau dulu bila konsert Ella 3 minggu lalu saya kena bayar untuk attend. Tapi Di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu. Yeah. Tapi kalau dulu Ella datang Labuan free. Sangat free of charge. 10,000 orang boleh datang dataran tengok. Jadi tiba-tiba sekarang identiti ini hilang. Jadi saya harap mungkin ini salah satu titik permulaan yang sekarang ini dianjurkan oleh pihak swasta ataupun pihak NGO yang organize. Jadi saya juga harap selepas ini pihak-pihak kementerian, jabatan-jabatan melihat setiap bulan kalau boleh aturkanlah program-program seperti Labuan Berselawat yang boleh bagi pulangan ekonomi yang sangat-sangat positif kepada masyarakat daripada atas sampailah ke bawah. Jadi saya pernah bawa dalam podcast Masa Rehat lebih kurang 4-5 bulan yang lepas, siapa yang masih ingat, saya minta Kerajaan Persekutuan salurkan peruntukan 10 juta ringgit kepada Perbadanan Labuan. So Perbadanan Labuan mempunyai kepakaran, pengalaman untuk susun program setiap bulan daripada Januari sehinggalah Disember. Program keagamaan boleh, program hiburan boleh, program sukan boleh, program masyarakat. Susun, tetapi program yang berimpak tinggi. 10 juta kau bagi dengan 12 berapa Nazira? Satu bulan 2 program, satu bulan satu program bernilai 300-400 ribu. How big the program. Jadi benda-benda begini yang kita perlu di Labuan. Saya tidak minta 10 juta ni sepanjang tahun, tapi untuk 3 tahun di depan. Karena saya baru-baru diinterview oleh salah satu media di Kuala Lumpur. Kita di Labuan ni diserang oleh 3 serangan. Pertama, serangan kejatuhan harga minyak pada tahun 2017. Itu serangan yang pertama. Labuan hampir terduduk karena beratus syarikat tutup. Kedua, serangan COVID-19 2020 hingga 2021. Tempat lain semua sudah bangkit. Kita masih belum berapa bangkit. 2021 beberapa keistimewaan bebas cukai. Ditarik semula. So ekonomi Labuan merudum, tertekan. So itu pasal saya rasa aja kalau boleh setuju, kenapa masyarakat ahli-ahli perniagaan yang bukan beragama Islam juga sanggup bagi sumbangan kepada program Labuan Berselawat, karena mereka berterima kasih. Karena inilah mereka mau. Inilah dulu Labuan, inilah identiti Labuan. So saya minta kerajaan bantu salurkan peruntukan, dan saya harap selepas ini kerja program yang dilakukan oleh boleh dibuat oleh jabatan. Kita hanya bantu daripada belakang.
Betul. Karena kalau pihak NGO ataupun swasta yang mau anjur setiap bulan memang tidak ada kemampuan. Betul. Betul kan tidak? Betul. Tapi kita akan bantu yang mana kita mampu. Mm. Jadi saya harap program Labuan Berselawat ini boleh kita teruskan, dan program-program seperti ini boleh kita adakan 3 bulan sekali, 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Tapi apa yang boleh dijanjikan, program Labuan Berselawat kita jadikan program tahunan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Jadi apapun, kita rehat dulu, kita minum kopi dulu, kita bertemu selepas ini. Orang Labuan dah tak percaya sebenarnya dengan orang politik. Terus terang cakap, saya orang politik, Datuk Razlan orang politik. Bila sebut jambatan ni Tok Lan, orang Labuan dah tak percaya orang politik. Saya tak nak salahkan siapa-siapa, tapi mana pihak yang salah kena akui.
Oke, kita bertemu semula di podcast Masa Rehat episod yang ke-10, mencari titik persamaan dan penyelesaian. Bersama saya, di kiri saya Haja Niswati Tarji daripada Klub Wanita Sejahtera Labuan, dan di kanan saya Cik Nazira Roslan, Presiden Majlis Belia Labuan. So kita continue. Kita punya santai-santai petang nih di podcast Masa Rehat Haja dan Nazira. Baru-baru ini kita digegarkan dengan satu berita keputusan Lembaga Pengampunan berkenaan kes mantan Perdana Menteri yang berbahagia Datuk Seri Najib Razak. Agak panas, agak panas komen, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang berkecuali. Dan saya sendiri selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO terpaksa yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi panggil mesyuarat tergempar, mesyuarat ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada pagi tersebut dan membatalkan satu program Kolekium Ekonomi selepas keputusan itu dibuat. Jadi UMNO memang mengambil perkara ini sangat serius. Jadi sebelum saya menceritakan tentang pendirian saya sendiri, tentang UMNO itu sendiri, saya mau minta pandangan dulu lah daripada dua wanita kiri dan kanan saya. Pertama, Haja Niswati, apa pandangan rakyat selepas keputusan Lembaga Pengampunan terhadap kes Datuk Seri Najib, di mana hukuman beliau dibagi diskaun 50% lah, daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Jadi dalam keputusan tersebut, selain dikurangkan 6 tahun yang insya Allah Datuk Seri Najib ni akan dibebaskan pada tahun 2028, dan jika dia tidak dapat dia punya hukuman pun dari segi pembayaran 210 juta kepada 50 juta. Dan kalau 50 juta itu tidak dapat dibayar, akan ditambah 1 tahun lagi. That's mean Datuk Seri Najib akan keluar pada tahun 2029 jika tidak dibayar 50 juta ringgit. Jadi apa pandangan pandangan rakyat berkenaan keputusan tersebut? Dia begini Datuk, kalau pandangan saya secara pribadi, sebagai kes bosku nih, pengampunan nih, sebagai rakyat Malaysia, saya rasa tidak ada yang terlepas daripada memerhatikan kes pengampunan nih, pengampunan nih Datuk. Sebab ini yang kita bicarakan nih adalah mantan pemimpin nombor 1 negara. Kan jadi untuk ini saya rasa pelbagai reaksi daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Kan kita tidak membicarakan soal hukuman, kita tidak membicarakan soal salah atau tidak Datuk, sebab ini undang-undang dan mahkamah telah mengambil keputusan dan ini tidak perlu kita pertikaikan atau kita bincangkan. Kita bahas tak perlu. Tak perlu bahas sebab tapi berbalik kepada subjek tu adalah mantan pemimpin nombor 1 negara. Apa yang saya dengar di bawah sana daripada golongan kami, golongan wanita, rata-rata pelbagailah Datuk, tetapi antaranya ialah rakyat Malaysia masih merindui bosku kerana dia adalah pemimpin, mantan pemimpin PM, kan, mantan PM. Jadi nilai kasih sayang rakyat masih ada. Jasanya masih dikenang, dan apabila memikirkan ataupun mengenang jasa-jasa pemimpin ini, kadang-kadang kita menjadi sentimental. Kadang-kala yang dulunya lebih marah daripada orang yang benci, sekarang ini sudah jadi rindu. Betul. Benci tapi rindu Datuk. Itu ada kan? Benci tapi rindu. Saya pun merindui zaman itulah manusia kan. Manusia kita bila kita bercakap soal pemimpin, bila kita dulu mungkin marah berapi-api tu, tetapi bila memikirkan jasa dan apa yang kita lalui pemimpin ini, dan kita dapat merasakan ada baiknya pemimpin itu dan ada baiknya pemimpin ini, dan sebagai manusia biasa rata-rata yang saya dengar di bawah sana masih merindui dan masih mengenang jasa-jasa bosku. Itulah yang lumrah manusia lah, sama ada
yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, kita ni sentiasa mengenang budi. Betul. Kalau orang pernah berbudi dengan kita, kita tidak boleh lupa sampai bila-bila pun. Betul. Dan inilah yang saya juga dapat respon daripada masyarakat. Mereka amat merindui zaman Datuk Seri Najib, kerana Datuk Seri Najib ketika menjadi Perdana Menteri 9 tahun, banyak benda yang dia buat, banyak bantuan kepada masyarakat, banyak bantuan kepada semua lapisan umur. Jadi Cik Nazirah selaku pemimpin muda, apa pula pandangan anak-anak muda di luar sana tentang keputusan Lembaga Pengampunan Datuk Seri Najib ni? Okey Datuk, dari segi perundangan yang saya lihat, anak muda ni sebenarnya mereka mahukan transparansi itu sendiri. Ya. Mereka mungkin mahu menginginkan proses undang-undang yang teluslah dalam perbicaraan kes Bosco ini. Ya. Dan berkenaan dengan pengampunan ini, mungkin apa yang anak muda ingin dengar adalah penjelasan daripada kerajaan hari ini. Namun dari segi kemanusiaan, Datuk, kita simpatilah sebenarnya. Betul. Dan saya sendiri pun sebenarnya merindui zaman Bosco ni. Dan saya antara, yalah time tu saya student kan, saya sempatlah merasai inisiatif-inisiatif sebagai seorang pelajar, inisiatif-inisiatif kerajaan terdahulu, BRIM, voucher buku, pemberian laptop, semua tu kita rindukanlah. Itulah Datuk. Waktu itu juga saya difahamkan zaman Datuk Seri Najib, kalau bilang Majlis Belia antara peruntukan yang besar turun ke Majlis Belia di seluruh negara yang paling besar. Ya betul, pada ketika itu Datuk, Majlis Belia Labuan apa sahaja program yang ingin dilaksanakan tidak ada masalah kerana peruntukan tu memang cukup. Ya. Berbeza dengan hari ini. Sedangkan untuk pentadbiran ofis saja pun tidak cukup. Ini kan ingin menurunkan peruntukan tu kepada kelab-kelab belia di bawah lah, di kampung-kampung. Sekarang ni mau buat program memang sangat susah lah. Dan Majlis Belia Labuan kena lebih berdikari lah macam mana mau dapatkan bajet daripada kementerian ni, kementerian tu. Berbezalah dengan dulu, sangat jauh beza. Itulah Datuk. Itulah hopefully untuk kes pengampunan ni Bosco akan mendapat yang sewajarnya lah. It's not fair. Ya, kita untuk doakan beliau. yang terbaik lah sebenarnya tentang kes Datuk Seri Najib ni. Kita pun faham beliau telah berkhidmat kepada masyarakat ni seawal umur beliau 25 tahun. Telah berkhidmat pernah menjadi Menteri Besar Pahang kalau tidak silap saya. Di usia 25 tahun telah menjadi Menteri Besar Pahang. Di peringkat negeri pernah berkhidmat daripada menteri sehinggalah menjadi Perdana Menteri. Lebih dengan jangka masa yang panjang. Dan semestinya banyak masyarakat yang telah mendapat limpahan lah daripada bantuan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib. Betul atau tidak? Ya betul, saya setuju. Dan mungkin Datuk pun boleh bagi sedikit pandangan lah sebenarnya apa yang Datuk Seri Najib dan keluarganya tuntut dalam kes perbicaraan perjuangan ini. Kalau kita lihat daripada awal lagi, pertama kita tahu ini adalah pendakwaan terpilih yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir ketika selepas kejatuhan Barisan Nasional pada tahun 2018. Beberapa individu yang dilihat menjadi ancamannya dia bawa ke mahkamah, diheret ke mahkamah. Dan yang kedua, Datuk Seri Najib daripada awal lagi sebelum dia dijatuhkan hukuman, ketika perbicaraan berlaku dia minta keadilan. Dia tidak pernah pun minta dia ni dibebaskan, tapi dia minta keadilan. Karena sebagai contoh lah, kita tahu kes 1MDB ni nama yang selalu disebut-sebut adalah Jolo. Betul atau tidak? Betul. Tapi Sehingga hari daripada ini tiada kemunculan Jolo. awal perbicaraan sehinggalah keputusan dibuat, Jolo ni tidak pernah pun timbul di mahkamah. Betul. Tidak pun pernah dibawa balik yang telah lari ke luar negara sehingga hari ini pun belum balik. Jolo tidak pernah muncul, tetapi keputusan dibuat. Dan antara satu lagi nama yang selalu disebut-sebut
adalah Nick Faisal. Ini juga antara karakter yang memainkan peranan penipuan kes SRC, kes 1MDB pun tidak juga muncul, tidak dibawa balik, tidak pun dibawa ke mahkamah, tiba-tiba keputusan telah dibuat. Itu yang kedua. Yang ketiga soal penglibatan secara terus yang Arif Nazlan, hakim yang membicarakan kes Datuk Seri Najib SRC ini. So penglibatannya secara terus dalam penubuhan SRC ketika itu pada tahun, kalau tidak silap saya, pada tahun 2009 ataupun 2010 yang dia terlibat sama, tiba-tiba dia yang menjadi hakim kes tersebut. Jadi Datuk Seri Najib minta perbicaraan semula. Bila mana hakim ini tidak sesuai untuk menjadi hakim pada kes ini. Jadi dia minta kepada kerajaan untuk membuat perbicaraan semula. Pun tidak dibagi oleh kerajaan ketika itulah. Termasuklah ketua hakim negara tidak bagi ruang dan peluang kepada beliau, tapi kita tidak mau menyentuhlah tentang soal itu. Tapi salah satu pemimpin yang mengetahui apa yang berlaku, inilah ketidakpuasan hati lah yang berlaku, ketidakpuasan hati yang berbahagia Datuk Seri Najib dan keluarganya terhadap apa yang berlaku sehingga beliau hari ini tercampak ke penjara. Jadi dia tidak minta dibebaskan, tetapi dia minta keadilan yang seadil-adilnya terhadap kes dia. Yang dia rasa dan keluarganya rasa dia ini terinaya oleh negara dia sendiri yang tempat tumpah darahnya lah. Itu yang saya punya pandangan. Jadi tentang apa yang dia tuntut. Datuk, keputusan Lembaga Pengampunan baru-baru ini Datuk menyebut tentang tahun 2028 yang digambarkan bahwa bosku ini akan dapat dibebaskan. Dari segi pandangan Datuk, apakah peluang Datuk Seri Najib pada tahun 2028 sama ada dapat dibebaskan ataupun macam mana Datuk? Kalau kita tengok daripada keputusan Lembaga Pengampunan tu, yang pasti dia akan keluar pada tahun 2028 jika 50 juta itu dapat dibayar oleh Datuk Seri Najib kepada kerajaan lah. 50 juta dia akan keluar pada tahun 2028. Tetapi ada juga pandangan-pandangan daripada peguam-peguam yang sebenarnya beliau ni insya-Allah akan keluar lebih awal daripada itu. Karena kita tahu dari segi masa hukuman ini, kalau kita dijatuhkan hukuman setahun, sebenarnya kita cuma perlu menjalani di masa kita di penjara itu hanya 9 bulan. Walaupun hukuman itu 1 tahun. Karena ialah ada yang dikatakan 1 hari itu sebenarnya dikira 2 hari. Tolak lagi cuti 1 tahun 15 hari dan sebagainya. So saya pernah bertanya dengan beberapa peguam, rekan-rekan peguam ni yang walaupun diputuskan 2028 tetapi selepas tolak cuti dan sebagainya ni kemungkinan besar Datuk Seri Najib akan keluar dari awal daripada itu. Ada yang kata pada tahun 2026. Ada yang kata akan keluar Ogos 2026. Jadi saya pun kurang arif tentang perkara ini, tetapi yang pasti insya-Allah kita sama-sama berdoa Datuk Seri Najib saya rasa akan keluar sebelum tahun 2028 dan kita doakan lebih cepat lagi bagus. Tapi kalau sudah undang-undang mengatakan keluar sekian hari bulan ini, itu yang perlu kita tuntut karena kita juga sebagai rakyat kita perlu menghormati undang-undang negara. Betul atau tidak? Dan ini juga pandangan yang saya setuju dengan pandangan Cik Nazira tentang pandangan pendirian anak-anak muda. Undang-undang jangan kita langgar. Kalau salah tetap salah. Tetapi saya salah satu pemimpin UMNO di Labuan agak simpati terhadap apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Najib karena yang pertama ini adalah pendakwaan terpilih yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Ketidakpuasan hati tentang Datuk Seri Najib ini sebetulnya saya tahulah kenapa. Ini bukan cerita baru. Betul. Ketidakpuasan hati Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Najib ini kisah 15 tahun dulu aja. Pemilihan UMNO pada tahun 2009. Disambung lagi pemilihan UMNO 2013 yang beliau Tun Dr. Mahathir ini cuba ingin mengangkat anak kesayangan dia nih. Bobo ini.
Datuk Mukris Mahathir, sahabat saya juga. Karena kononnya Datuk Seri Najib menidakkan untuk mengangkat Mukris sebagai naib presiden UMNO, ketua pemuda UMNO 2008. Saya penyokong Mukris ketika itu. Tetapi yang menang KJ, tapi yang dipersalahkan Datuk Seri Najib. 2013 dia bertanding naib presiden UMNO, Mukris bertanding naib presiden, kalah. Kalah bukan karena Datuk Seri Najib, karena dia tidak popular, dan ketika itu yang popular kita pun tahu Syafiq Abdal ada di situ. Jadi nama-nama besar yang menang, tapi bila kalah salah Datuk Seri Najib. So disebabkan dendam itu, akhirnya dia buat pada Datuk Seri Najib selepas kekalahan BN pada tahun 2018. Jadi ikhlas saya kata, memang Datuk Seri Najib terinaya. So sebagai manusia kita simpati, dan UMNO ini tidak dapat dipisahkan dengan Datuk Seri Najib. Ini ikhlas saya cakap live, tidak dapat dipisahkan karena jasa Datuk Seri Najib terhadap UMNO sangat besar. Dan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, ahli-ahli UMNO masih lagi sayang, cinta dan rindu kepada Datuk Seri Najib. So kita sama-sama berdoa. Betul. Dan mudah-mudahan, karena undang-undang juga mengatakan walaupun dia telah mendapat pengampunan yang pertama, dan dia juga boleh cuba untuk mendapatkan pengampunan kali yang kedua bila mana Agung baru juga daripada Johor sudah datang. Jadi saya difahamkan oleh, bila kita tengok baru-baru laporan media daripada Tan Sri Syafi'i Abdullah, lawyer Datuk Seri Najib, yang keluarga Datuk Seri Najib akan membuat permohonan untuk pengampunan kali yang kedua. Jadi kita sama-sama lihat dan sama-sama kita berdoa yang terbaik kepada Datuk Seri Najib, kepada keluarga Datuk Seri Najib itu sendiri. Okey Datuk, satu soalan lagi dari saya. Selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, apakah pendirian UMNO Malaysia berkenaan dengan keputusan lembaga pengampunan ini, Datuk? Okey, pertama, dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, kita telah menjunjung kasih atas keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 atas keputusan memberi diskaun ataupun memberi pengampunan, pengurangan hukuman daripada 12 tahun ke 6 tahun. UMNO mengucapkan terima kasih, menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong ketika itu atas ihsan Yang di-Pertuan Agong telah memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Ini yang pertama. Yang kedua, walau bagaimanapun kita simpati, karena UMNO terus terang kita minta pengampunan secara total. Pengampunan untuk Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Karena kita melihat seperti yang saya katakan tadi, Datuk Seri Najib ni mantan Perdana Menteri. Lebih separuh daripada umur dia berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat kepada negara kita. Jadi kita perlu simpati apa yang berlaku. Jadi UMNO Malaysia mengharapkan pengampunan secara penuh. Tetapi bila mana pengampunan ini diberi diskaun ataupun pengurangan hukuman 50% ini, pertama kita bersyukur. Saya bagi tahu, saya bercakap dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, ini juga kita berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong, dan kita berterima kasih atas usaha yang dibuat oleh pimpinan telah yang berusaha untuk mendapatkan pengampunan ni. Jadi walau bagaimanapun UMNO secara berterusan akan terus berusaha untuk Datuk Seri Najib ni dibebaskan aja. Jadi kita minta ihsan daripada Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 sekarang ini, kalau boleh minta keperhatian, kasih sayang untuk membebaskan bekas pemimpin negara. Datuk Seri Najib, bosku ni yang cukup dekat dengan masyarakat lah. Itu yang pendirian UMNO, pendirian saya sendirilah selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Macam kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik lah, Datuk. Dan sebenarnya saya sendiri pun berharap akan ada jalan penyelesaian lah, dan Najib Razak, bosku ni akan mendapat pengampunan yang sepenuhnya. Betul.
Itu dari diri saya sendiri. Jadi kita doa yang terbaik di penghujung kita punya rancangan podcast ini. Pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Haja Niswati selaku pengurusi penganjur Labuan Berselawat, Syabas Tahniah, Presiden Majlis Belia Labuan yang bertumpus lumus membantu dari segi promosi dan sebagainya. Tentang kes Datuk Seri Najib, kita sama-sama doakan yang terbaik. Karena kita perlu menghormati undang-undang. Dalam masa yang sama kita prihatin, kita kesian apa yang berlaku terhadap bekas pemimpin negara kita yang banyak berjasa pada kita, sama ada kita bertiga di sini dan yang di luar sana. Dan yang terakhir, sebelum kita mengakhiri podcast Masa Rehat pada petang ini tentang pemilu di negara jiran kita Indonesia nih yang sedang hangat, yang mereka akan mengundi pada 14 hari bulan ini pada minggu hadapan. So Haja Niswati, siapa? Tim mana? Tim mana yang disokong nih? Tuh, saya berharap Kita ada tim Anies, tim Pribowo, sama tim Ganjar nih. saya antara peminat Prabowo. Pribowo. Nomor 2 nih. Tetapi kita mengharapkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Mereka lah yang layak untuk membuat pemilihan untuk negara mereka, dan kita doakan yang terbaik dari Malaysia tu. Nazira, Okey, kalau ini mesti saya rasa dia mau sokong Anies. Pribowo karena dia punya cawapres anak muda. tapi sebenarnya kan Dato', untuk individu saya lebih suka Ganjar. Tapi dari segi kepartian itu dan pengiktirafan kepada anak muda, saya sokong tim Pribowo. Kalau kita tengok pun dari segi dorang punya kempen, tim Pribowo ni sangat menarik sebenarnya. Dia lebih kepada mendekati anak muda. Saya tengok Pribowo sendiri berjoget dan baju-baju parti pun kalau kita lihat memang lebih kepada anak muda, konsep anak muda. Itu yang saya pun okay lah, saya tim Pribowo. Tim Pribowo. Saya lebih kurang sama Nazira. Saya sebenarnya saya suka tim Anies. Oh, tim Anies. Saya suka tim Anies. Tetapi dari segi parti, saya suka Pribowo. Pertama, dari segi pengalaman yang dia ada. Pribowo bukan baru dalam politik Indonesia. Yang kedua, gandingannya tuh anak muda. Ya, gandingan anak gandingan muda. dia. So, gandingan orang lama dengan gandingan orang baru. Jadi, yang ketiga, faktor yang saya rasa saya mau menyokong Pribowo nih, karena di presiden sekarang, Jokowi, seorang yang kita lihat sangat hebat, yang telah membawa satu fenomena yang sangat-sangat positif kepada Indonesia. Jadi sudah pasti kalau Pribowo menang dan anak dia ada di situ, sudah pasti Pribowo akan meneruskan hikmat bakti dia kepada negara Indonesia. InsyaAllah. Jadi saya juga Pribowo, calon nomor 2. Calon nomor Pribowo, calon nomor 2. Calon nomor Saya sudah sebut tadi dah tu, tapi macam saya berkempen pula ni nombor 2. Jadi 3-0. podcast Masa Rehat 3-0. Semua tim Pribowo. Okey, jadi apapun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua wanita kiri dan kanan saya. Kedua-dua wanita hebat di Labuan yang cukup banyak berkhidmat, berbakti kepada masyarakat. Yang golongan orang lama di sebelah kiri saya, berkhidmat untuk golongan orang muda di kanan saya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang saudara-saudara usahakan mendapat redha Allah, mendapat barakah, dan kita doakan yang terbaik untuk semua, khususnya di Labuan. Dan kami juga bertiga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada podcast Masa Rehat yang terus mengangkat suara-suara khususnya di Labuan
untuk didengari oleh yang di luar sana. Dan jangan lupa podcast Masa Rehat mencari titik persamaan dan titik penyelesaian. Jadi kepada semua yang menonton di luar sana, terima kasih. Jangan lupa like, follow, share podcast Masa Rehat sama ada melalui Facebook ataupun TikTok. Jadi syabas tahniah, terima kasih sekali lagi kepada Baju Masa Rehat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.